Rabbil alamin. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Penting kelas ni. Ketua kelas. Benda penting lah. Dalam uzur syar'i. Baik. Al-zihar, zihar. Al-zihar. Zihar ni satu bab yang kita baru belajar lah. Tak ada di dalam Miftah, tidak ada. Zihar bahasa orang Melayu tak ada. Zihar ni tak, kita kata macam mana, orang Melayu ni tak ada lah, tak pernah lah berlaku. Tak tahu lah kalau ada orang cakap begitu kan. Tapi hukumnya ada. Zihar ni apa? Zihar ni daripada kalimah zahrun. Zahrun ni maknanya belakang. Ni belakang badan ni mungkin zahrun, belakang badan ni. Orang Arab zaman jahiliah bila dia nak dia nak cerai, salah satu cara dia nak cerai bini dia, dia samakan belakang badan bini dia dengan orang yang dia tak boleh jima'. Contohnya dia kata, anti alayya ka dhahri ummi, engkau ke atas aku seperti mana belakang mak aku, belakang badan mak dia. Sebab pada pihak apa? Sebab kita kata setiap tunggangan dia ada zahrun. Kita kalau nak naik kuda ada belakang dia kan, naik kambing, naik kuda. Jadi itu zahrun. Jadi maksud zahrun ni maknanya jima' lah. Kalau nak tangan dia nak jima', dia naik lagu tu kan. Jadi Arab jahiliah ni dia macam tasbih lagu tu lah, dia serupakan. Dia kata belakang badan hang macam hang ni macam belakang badan mak aku. Maksudnya apa? Seperti mana aku tak boleh ragas mak aku, macam tu lah maksudnya. Hang pun aku tak boleh juga. Maksud dia cakap macam tu apa? Maksud dia cakap macam tu dia nak ceraikan bini dia. Itu Arab zaman jahiliah dululah. Arab zaman jahiliah dulu. Dan apabila datang Islam dia tak terima secara keseluruhan. Islam ni dia ada hukum-hukumnya lah, yang mana berlaku pada seorang sahabiah namanya Khawlah binti Hakim. Khawlah binti Hakim ni dia tua dah, pasangan dengan suami dia Aus bin As-Samit. Depa ni laki bini dah tua dah. Kemudian suami dia kata, anti alayya ka dhahri ummi, hang ni macam belakang badan mak aku. Maknanya apa? Dia tak mau lah kat bini dia. Kan mak mana boleh ragas naik belakang, maksudnya jima' lah. Jadi dia kata, hang pun macam mak aku, maknanya tak boleh lah. Hang aku tak boleh jima' dengan hang, macam mana aku tak boleh jima' dengan mak aku? Lebih kurang betul lah maknanya kan. Jadi Khawlah ni menganggap ini satu tolak perceraian. Sebab itu adat zaman jahiliah memang lagu tu. Orang Arab jahiliah kalau nak cerai dia sebut je kan tu. Salah satunya lah kan, salah satunya ilak hak itu ni, salah satunya zihar. Jadi bila lagu tu kemudian dia fikir tapi Islam dia bukan ikut semua adat jahiliah. Maka dia pun datang jumpa Rasulullah. Dia kata, ya Rasulullah, suami aku Aus menzihar aku, dan Aus ni dia seorang lelaki yang tua. Maka kata Rasulullah, ma uraki illa qad haruman alaih. Kata Rasulullah, aku tak nampak benda lain melainkan engkau diharamkan ke atasnya. Maknanya hampa cerai lah. Rasulullah kata lagu tu, hampa bercerai lah. Kemudian dia pun dia katalah, ya Rasulullah, dia ni dah tua dan dia ada anak kecil. Kalau aku bela anak aku, dhammamtuhum ilai, kalau aku bela anak-anak aku ni, aku letak kat aku, depa pakat lapak. Laki bapa tak ada begini hukum. Kalau aku serah anak aku dekat suami aku, depa akan kehilangan mak tak ada, kasih sayang tak ada. Jadi susahlah. Tuh pakat tua-tua dah, bercerai anak kecil-kecil. Jadi Khawlah ni mengadulah kat Rasulullah. Nak buat macam mana? Minta pertolongan daripada Rasulullah. Jadi Rasulullah tak nampak hal lain melainkan itu satu perceraian. Sampailah
dia duk ni dengan Rasulullah, akhirnya dia duk doa minta ke Allah, sampailah turunlah ayat di dalam surah Al-Mujadalah. Mujadalah ni surah berjidal. Maknanya duk minta, duk bercakap dengan Rasulullah. Qad sami'allahu qaulal lati tujadiluka fi zawjiha, tu ayat sampailah cerita habis tentang zihar ni. Allah mendengar. Qad Allah mendengar qaulal lati tujadiluka, perkataan perempuan yang bermujadalah dengan kau. Allah dengar suara Khawlah binti Hakim ni. Nampak dia mulia sampai kerana dia Allah turunkan. Allah mendengar perkataan dia, Allah mendengar pengaduan dia, Allah mendengar permintaan dia, sehingga Allah turunkan wahyu. Kemudian jadi perceraian kan? Tak jadi perceraian. Habis tu jadi apa? Turun surah tu, Rasulullah suruh bebaskan hamba, itqi raqabah. Kata Khawlah, oh suami aku ni orang miskin ya Rasulullah, tak ada hamba nak merdekakan. Rasulullah kata apa? Puasa 2 bulan berturut-turut. Kata Khawlah, suami aku ni tua, tak larat nak puasa 2 bulan turut-turut. Kata Rasulullah, jamu 60 orang miskin makan. Kata Khawlah, 60 pun tak ada apa, duit tak ada, nak buat macam mana? Sampai takat tu sajalah. Kemudian ada khilaf riwayat yang ceritakan, ada yang menceritakan bahawa Rasulullah bantu membayar apa kifarat tu. Rasulullah bagi sikit, Khawlah pun tolong suami dia sikit sehingga dia melunaskan. Itu asal zihar di dalam Islam turun kepada Khawlah. Dan Khawlah ni lah yang menegur Sayyidina Umar ketika mana Sayyidina Umar dah jadi Amirul Mukminin. Dia lalu di satu pekan-pekan Madinah. Waktu tu ada sahabat-sahabat yang besar-besar mengikut jalan bersama dengan Sayyidina Umar. Sampai tengah jalan dia jumpa dengan Khawlah ni. Khawlah ni sekat dia. Waktu tu dia jadi Perdana Menteri lah. Sayyidina Umar waktu tu Perdana Menteri. Jadi apa, Khalifah Amirul Mukmin. Khawlah sekat dia. Wahai Umar, kunta Umairan, dia kata. Wahai Umar, dulu engkau Umar kecil. Umairan ni makna Umar yang kecil. Dulu hang ni Umar kecil je. Summa sirta Umar, kemudian engkau jadi Umar, kemudian sekarang engkau jadi Amirul Mukmin, maka bertakwalah kamu kepada Allah, bla 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 bla. Dia ceramah Sayyidina Umar. Dia ceramah Sayyidina Umar. Sayyidina Umar diam dengar tak kata apa sampai habis dia ceramah. Lepas tu baru dia tinggal Sayyidina Umar. Lepas tu sahabat-sahabat lain pakat tanya, ajiblah dengan kelakuan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar ni terkenal dengan cengih dia, dah lah jadi menteri pula kan. Tapi perempuan ni selamba je, selamba relax je tu, bagikan nasihat Sayyidina Umar. Sayyidina Umar pula diam, tak kata apa. Tu yang mereka pelik tu. Mereka pun tanyalah, kenapa wahai Umar, kenapa yang kau boleh dengar? Siapa perempuan ni dengan kau? Kata Sayyidina Umar, sedangkan Tuhan dengar perkataan Khawlah, takkan aku tak boleh nak dengar? Kata Umar, Tuhan pun dengar. Qad sami'allahu qaulal lati, Allah sendiri pun dengar. Takkan Umar tak boleh dengar? Kata, demi Allah, kalau dia nak beletak aku sampai malam sampai pagi esok pun aku dengar. Kata Sayyidina Umar. Kata Sayyidina Umar. Zihar ni turun ceritanya dekat Khawlah ni lah, ayat Al-Qurannya. Dan di antara kelebihan lah surah Al-Mujadalah ni, di antara khususiat dia yang tak ada dekat mana-mana surah di dalam Al-Quran, bahawa setiap ayat di dalam surah Al-Mujadalah ni ada padanya lafzul jalalah, ada nama Allah. Di setiap ayat ada nama Allah. Di setiap ayat pertama ada Allah, ayat kedua ada nama Allah, sama ada sekali sebut atau 2 kali sebut atau 3 kali sebut. Di setiap ayat. Kalau surah-surah lain ada ayat yang tak disebut nama Allah. Banyaklah kan, banyak ayat-ayat ada sebahagian sebut, ada sebahagian qul ya ayyuhal kafirun, tak ada disebut nama Allah. La a'budu ma ta'budun, tak ada sebut nama Allah. Dan banyak lagi lah, ada sebahagian ayat sebut nama, sebahagian tak sebut nama. Tapi yang ni setiap ayat ada nama Allah, bukan ada dhamir, ada nama.
Dhamir tu memang banyak. Setiap ayat sebahagiannya ada nama Allah, ada dhamir yang kembali kepada Allah. Tapi ni tak, setiap ayat ada nama Allah. Itu di antara kelebihan surah Al-Mujadalah. Baik, zihar nah. Zihar itu lughatan, dia kata az-ziharu lughatan ma'khudun min adh-dhahri. Zihar tu dari segi lughah dia ambil daripada zahri. Zahri tu maksud dia apa? Belakang lah, belakang badan tu dia panggil zahri. Di depan ni dipanggil batnun. Belakang dipanggil zahri. Punggung tu bahasa Indonesia maksudnya ni belakang. Bukan punggung Malaysia tak? Nah. Bahasa Indonesia punggung tu makna belakang. Kalau yang punggung kita ni dia sebut pantat. Tu pantat apa? Pantat bumi orang. Waktu bahasa Melayu pantat tu makna dasar kan? Dasar. Indonesia secara bahasa amnya belakang badan dia disebut punggung. Ni punggung ni. Ni punggung. Hang ni pasal apa dah pegang punggung aku? Bunyi kasar mana? Pegang belakang. Bukan punggung. Itu bahasa Indonesia. Kalau dia berpunggung. Hak bawah dia panggil pantat. Jadi kalau kita dengar Indonesia cakap tu, kita kerja nak tergelak. Depa gelak dengar kita bersembang. Depa gelak dengar kita sembang. Kita gelak dengar depa sembang. Itu kata uniknya bahasa. Sebab kita dengan depa bahasa lebih kurang sama, tapi penggunaan tu kadang bertukar-bertukar. Kalau apa masa duduk sana tu, kita baru-baru kita tak apa nak faham sangat Indonesia. Kan ada waden lah duk pusing-pusing pusing-pusing. Ada murakib panggil kat sana panggil murakib kata, ada murakib tengah ni duk pusing dalam bangunan. Dia kata biarin aja, dia kata kalau pusing bawa ke rumah sakit katanya. Pusing tu pening. Depa tak panggil pusing, depa kata mutar. Kalau kita putar-putar tu penggunaan bahasa rumah sakit, tak hospital, depa rumah sakit. Rumah sakit kawan. tu orang tak banyak. Makan. Eksot sikit pantatnya aku tu tengah punya. Kata dah suruh dingin, suruh injak punggung. Punya lepas duduk. Kamu butuh liku. Betul pula. Habis dia kadang-kadang gelak kita cakap. Kita pun gelak kat dengar dia cakap. Sama. Jadi zihar daripada ma'khudun min az-zahri. Maksudnya zahri ni apa? Belakang. Apa dia? Belakang badan. Ataupun punggung bahasa Indonesia. Bukan punggung Melayu tak, punggung Indonesia. Nak belakang badan. Maksudnya di sini Arab ni dia tasbihkan, dia serupakanlah, serupakan isteri dia tu seperti zahrun, tempat yang boleh ditunggang. Wa syar'an, dan pada syarak zihar ni apa? Tashbihuz zauji zaujatahu, menyerupakan suami akan isterinya fil hurmati, pada pihak haram, bi mahramihi, serupa ni serupa pada pihak haram. Hang dengan mak aku sama apa? Sama pada pihak haram. Aku haram dengan mak aku, hang pun aku haram. Maksudnya itu. Sama pada pihak hurmah, pada pihak haram. Dengan siapa? Samakan dengan siapa? Bi mahramihi, samakan dengan mahram. Samakan bini dengan isteri, samakan bini dengan isteri. Samakan bini dengan mak. Pada pihak apa sama? Bukan pada pihak cantik, hang sama macam muka mak, sama cantik. Bukan tu dah. Sama pada pihak haram. Haram aku kahwin dengan mak, haram juga aku dengan hang. Sama dengan kau. Sebab apa? Haram aku kahwin dengan kau, haram aku kahwin dengan hang. Haram aku jimat dengan hang. Itu maksud zihar. Zihar ni menyamakan pada pihak hurmah, fil hurmah, pada pihak mengharamkan. Tujuan kita cakap itu sebab kita nak mengharamkan dia seperti mana kita haram dengan mahram kita. Itu zihar. Bukannya dengan ada satu bahasa kita sebut syafaqah. Itu kita samakan dengan sebab kita kata apa? Syafaqah ni makna apa? Macam lembut hati, macam berjinak, sifat yang lembut hati, ataupun kita kata nak apa, syafaqah ni berkasih sayang. Contoh
Sekok muka hang ni macam mak aku muda-muda dulu. Contoh. Itu lain. Hang sama macam muka mak aku. Muka hang sama macam muka mak aku dulu. Contohlah. Itu salah tak? Itu tak salah. Itu sebab syafaqah tak? Ni kita samakan isteri dengan mahram kita pada pihak haram. Kita mengharamkan diri kita dengan isteri kita. Cuma bahasa tu kita kata kita serupakan dia macam mak ataupun siapa-siapalah mahram kita, adik kita, kakak kita yang perempuan. Apa syarat dia? Dia ada sebut syarat dia. Adakah jadi tolak? Nanti hukum dia akan cerita. Dia tak jadi tolak. Dia akan jadi tolak dengan syarat dan tak jadi tolak dengan syarat. Dia sebut hukum nanti. Arkanul zihar arba'atun. Rukun zihar ada 4. Tapi jadi tolak ataupun tak jadi tolak, hukum dia berdosa. Hukum dia dosa besar. Rukun zihar ada 4. Muzahir. Muzahir ni suami lah. Muzaharun minha. Muzahar minha ni siapa? Isteri. Wa musyabbahun bih. Kita serupa dengan siapa? Serupa dengan siapa? Syabbahun bih ni contoh dia serupa dengan mak. Tu mak tu musyabbahun bih. Serupa dengan kak tu musyabbahun bih. Serupa dengan tuk tu musyabbahun bih. Wasighatun, ayat kita, lafaz yang kita pakai. Syaratul muzahir, syarat muzahir, suami tu mestilah kaunuhu zaujan. Mestilah syarat muzahir itu adalah suami. Kalau dia bukan suami, tak boleh. Contohnya bukan suami, siapa? Dia tak kahwin lagi, dia zihar siap-siap, tak boleh. Dia tak jadi. Dia tak jadi. Dia kena jadi suami dulu, barulah sah zihar. Yasihhu talaquhu. Suami tu yang sah tolak, sifat dia. Kalau suami yang tak sah tolak, tak sah zihar. Contoh dia siapa? Contoh yang tak sah siapa? Contoh dia kanak-kanak. Kahwin kanak-kanak, umur berapa kahwin? Umur 10 tahun dah kahwin. Kahwin dengan isterinya umur 9 tahun. Suami umur 10 tahun, isteri umur 9 tahun. Siapa pergi kahwin? Tok Wan dia pergi kahwin. Boleh, tak ada masalah. Kemudian budak ni pergi zihar isteri dia. Pandai pula dah budak kecil orang reti zihar. Belajar anak tahu. Macam test. Jadi tak jadi. Sebab dia kanak-kanak. Itu kanak-kanak lah. Kalau situasi hari ni contohnya orang gila ataupun orang yang mukrah, orang yang kena paksa, sama. 3 orang ni kebanyakan kes tak jadi. Kebanyakan jenis muamalat kamunakahat apa kes daripada suara mereka ni tak jadi. Orang kena paksa, orang gila, orang kanak-kanak tak jadi. Orang gila, dia ni ada penyakit gila. Terus sekali gila, sebulan sekali gila. Main time gila tu dia pergi zihar bini dia. Tak jadi. Tak sah zihar tu. Tak haram lah maknanya. Tak dosa lah. Gila dengan sengaja. Dia kalau mabuk dengan sengaja tu ada. Tapi gila dengan sengaja dalam bab zihar ni tak Allah alam tak kait. Tak kait. Dia ada dalam bab solat ada. Tapi di sini tak. Di sini Allah alam. Mungkin di sini kitab besar, mungkin di sini, tapi saya ingatnya tak kait. Sebab gila dia tak jatuh. Dia tak jatuh. Allah alam ke dalam kitab besar kena tengok lagi lah tu kan. So ingatnya lagu tu lah, saya ingatnya tak kait lah. Tapi gila kalau macam mabuk, itu kira mabuk kira. Mabuk kalau dia sengaja dia pergi minum arak, lepas tu dia jatuhkan tolak bini dia. Jadi kalau dia zihar bini dia, jadi dia zihar kemudian dia jatuhkan tolak, jadi zihar semata-mata tak jadi tolak. Zihar semata-mata tanpa ada lafaz tolak tak jatuh cerai bini dia. Cuma dosa, dia ada dosa, dia kena bayar kifarat.
Dosa dan dia kena bayar kafarat. Tak mau bayar kafarat, dia cerai bini dia. Tak kena bayar kafarat. Jadi suami tu mesti orang yang sah tolak baru boleh zihar. Kalau tak sah tolak, tak boleh zihar. Isteri pula, syaratul mudahir minha kaunuha zaujatan. Syarat dia mestilah isteri, walaupun isteri tu kecil, walaupun isteri tu ratqa, walaupun isteri tu qarna. Ingat ratqa dan qarna. Ratqa dan qarna ni yang tersumbat faraj dia, yang tersumbat dengan tulang dan yang tersumbat dengan daging. Faraj dia tertutup. Kita belajar bab ilah itu tak jadi. Dalam bab ilah, kalau lelaki dia bersumpah tak mau jima isteri dia 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan contoh, dan isteri dia tu sebenarnya tersumbat, tak jadi ilah, tak ada dosa apa, tak jadi Sebab apa? Dah memang tak boleh jima. Tak payah sumpah, tak payah sumpah pun memang tak boleh berjima pun, sebab dia tersumbat. Adapun bab zihar, dia bukan bab situ dah. Dia zihar saja jatuh, walaupun suami isteri dia tu tersumbat, tersumbat dengan daging ataupun tersumbat dengan tulang. Sebab zihar ni tolak. Ilah tu dia sumpah jima, dia sumpah. Zihar ni tolak. Bab tolak, dia tak ada sanggup dengan perempuan tu boleh jima ke tak boleh jima. Atau perempuan yang tak boleh jima pun, kalau kita cerai, jatuh ke talak dia. Sama dengan zihar ni. Zihar ni dia sama. Amah tak boleh zihar, sebab amah bukan bini. Dia syarat dia, orang yang perempuan yang kita nak zihar itu adalah isteri. Kalau zihar dekat amah tak jadi apa? Hamba saya kan, tak jadi apa. Itu mazhab kita lah. Ini jelas tak ada masalah apa. Kemudian syaratul musyabbah bih. Ni ambil perhatian. Dia kata syarat musyabbah bih, orang yang kita nak serupakan tadi. Pertama dia kaunuhu untha, mestilah keadaan dia tu perempuan. Orang yang kita nak serupakan dia perempuan. Kalau kita zihar dengan orang lelaki tak jadi. Kata kat bini, dia tak, hang macam dengan belakang badan pak aku. Tak jadi zihar. Tak jadi zihar. Sebab dia bukannya lelaki, tak ada. Sebab kita kata apa, lelaki itu bukannya tempat istimta, bukannya tempat jima, bukan tempat istimta. Jadi tak boleh kita serupa pun tak jadi. Dia tempat istimta ni perempuan. Jadi perempuan ni ada yang boleh jima, ada yang tak boleh jima. Yang tak boleh jima tu macam mahram kita tu tak boleh jima, tapi depa ni dia panggil tempat istimta perempuan ni bagi lelaki. Maka kalau dia zihar dengan orang lelaki, dia kata hang macam belakang badan abang aku, hang ni macam abang aku. Macam mana abang tu? Macam mana masuk abang tu, dia kata macam abang aku. Dia kata orang dikir. Yang tu tak iktibar dah. Walaupun kot lah lelaki dia ni jenis suka sama-sama jantan kan, dia kata tak kira, tak dikira yang tu. Tak ambil iktibar tu. Pertama mesti zihar tu dengan orang perempuan, macam mak, macam tok nek, macam kau adik perempuan tu. Au juz'an minha, ataupun satu juzuk daripada dia, daripada perempuan. Hang macam muka mak aku, hang macam tangan mak aku. Ini dalam khas di dalam mazhab kita Syafi'i. Dia serupakan satu juzuk. Kita kata tangan hang macam tangan mak aku, kaki hang macam kaki mak aku, badan hang macam badan mak aku. Dia bukan kata seluruh dah, dia kata satu juzuk saja pun jadi juga. Sama ada kita kata juzuk badan isteri kita macam badan mak kita, ataupun badan isteri kita macam juzuk badan mak kita, ataupun badan isteri kita macam badan mak kita. Satu badan bini kita macam seluruh badan mak kita. Itu satu-satu. Ataupun juzuk badan bini kita macam badan mak kita, ataupun terkalih badan bini kita macam juzuk mak kita, ataupun sama-sama juzuk badan bini kita sama macam juzuk badan, tak kira. Hang maksud dia seluruh badan kan. Hang macam kepala mak aku, juzuk badan mak. Ataupun kepala hang macam mak aku,
terkali. Ataupun kepala hang macam kepala mak aku. Bukan kepala hang, kepala bapak aku tak jadi. Kepala bapak tak jadi. Jadi mana-mana juzuk yang kita serupakan boleh jadi zihar dengan niat yang tadi lah. Niat kan. Kita qasad fit serupa tu apa? Serupa pada pihak haram. Lepas tu nak beza dengan siapa tadi. Dia tak sama macam gol pegang tangan, lembutnya tangan macam tangan mak abang. Tu bukan fitah harim tak. Itu kita nak cakap syafaqah tentang sama lembut, cantik, putih, hitam, berkundi, kulat apa semua. Itu lain. Dia bukan niat dia cakap macam tu apa? Dia fi tahrim. Dia sama tu pada pihak mengharamkan. Pada pihak mengharamkan. Kalau dia tak mengharamkan, tu tak jadi. Hari ni banyaknya orang cakap macam tu. Kan? Macam perangai sebenarnya perangai tak. Dia fizikal badan yang zahir. Fizikal badan yang badan. Perangai tak kira, dalam badan pun tak kira. Tai lalat macam tai. Banyak tai lalat macam mak. Penuh bertumbuk. Tak boleh sebab dia zahir badan. Kalau yang batin tak apa. Batin tak apa, macam mana? Bini dia kata jantung sayang sebenarnya duduk sebelah kanan, dia takkan sebelah kiri, terkali. Ada orang ada kan? Ada orang kejadian dia mungkin jantung dia duduk sebelah kanan. Pelik kok lah ada. Sama nak dia kata, jantung sayang macam jantung mak abang. Contohlah, benda hak bahagian dalam tak jadi. Tak jadi. Hak luar ni. Kalau muka tu jadi sama. Perangai tak jadi sebab perangai bukan fizikal. Perangai sebiji macam perangai mak abang. Macam mana? Buat macam mana tak apalah yang penting maksudnya bukan fizikal. Kalau fizikal jadi, kalau bukan fizikal tak jadi ya. Masak sedap sungguh lah. Masak macam mak abang lah masak. Itu banyak tu. Tak jadi. Tapi kalau ia pun bukannya pada pihak tahrim tu lah. Dia kan nak kata haram. orang macam mak tu. Tengah-tengah masak, kalau tengok dari belakang ni macam dengan mak. Dia cakap bini dia kan, ayang ni tengok dari belakang macam kali-kali lah tak lalat setumpuk bukan dia. Tengok dari belakang macam dengan mak. Jadi tak sihat. Tengok kalau dia niat dia tu pada pihak apa, dia lafaz tu soreh sebenarnya. Lafaz tu soreh. Tapi tak jadi sebab apa? Dia ungkapkan tu bukannya sebab bukan sebab haram tak. Bukan mengharamkan tak. Mengharamkan. Tu disebut di dalam Fathul Mu'in, dia ada panjang cerita lah sikit di bab ni kan. Ada masalah lain lagi lah. Habis mahraman. Siapa perempuan tadi musyabbah bi tu mestilah mahraman binasabin. Dia mestilah mahram kita. Sama ada mahram tu dengan nasab, au radha'in atau pensusuan, au musaharatin dengan sebab mentua menantu berambil-ambilan. Yang mana depa ni lam yakun hillan lahu qablu, yang tidak adalah ia halal baginya sebelum itu lagi. Maknanya semasa dia hidup tu perempuan itu menjadi mahram dia, maka jatuh zihar kalau dia serupakan dengan perempuan yang macam tu. Kalau dia serupa dengan perempuan yang bukan mahram, tak jatuh. Beda hang ni lah, badan hang ni macam dengan apa? Siti Nurhaliza. Contoh. Jadi nama zihar tak nama zihar. Dia marah-marah kat bini dia kata, hang beda. Hang sama saja. Badan hang seperti badan jiran aku. Pada pihak apa? Aku boleh kahwin juga ataupun. Dia tak ada tu. Dia sebab berdua dia boleh kahwin. Tak jadi. Dia kena samakan dengan mahram. Mahram tu pula mesti nasab, radha' ataupun musaharah. Kalau dia samakan dengan isteri Rasulullah, ini min haisu contoh lah kan.
dari segi contoh, sebab fuqaha ni dia sebut tafriq masalah, nak bagi kita faham. Ada tak perempuan lain daripada nasab, radha' dan musaharah yang kita haram kahwin? Ada. Ummul Mukminin, isteri Rasulullah. Dia kata anti alayya ka zahri zaujati Rasulillah. Contoh ni contohlah kan. Badan belakang engkau ataupun engkau ni macam mana belakang badan isteri Rasulullah. Maksudnya apa? Dia nak cerai bini dia. Dia kata lagu tu dia marah. Arab ni dia banyak jenis tashbih sikit, buat perumpamaan lah, serupakan satu dengan satu. Depa bahasa depa banyak bunga-bunga, kiyah-kiyah lagu tu. Jadi dia cakap gitu. Dia kata, macam mana isteri Rasulullah bagiku. Maksudnya apa? Aku tak boleh sentuh hang. Aku tak boleh jimat dengan hang. Jadi cerai tak? Tak jadi. Jadi zihar tak jadi. Sebab apa? Sebab isteri Rasulullah memang haram dengan kita, tapi bukan nasab, bukan radha', bukan musaharah. Jadi tak jadi. Yang jadi zihar ni mahram nasab, mak kita, ayah kita. Radha' susuan, kita pergi menyusu dengan dia, ataupun dia tu mak susu bapak kita. Bukan dia mak susu kita tak, tapi dia mak susu bapak kita. Maksudnya kalau sebut hang ni macam mak mentua aku, macam mak hang. Jadi tak boleh lah. Dia musaharah kan. Kalau macam mak hang tak jadi. Sebab apa? Sebab dia ada lam takun hillan lahu qablu. Dia dah kait tu. Yang tidak adalah ia halal baginya, bagi suami tadi sebelum itu. Mak bini kita halal tak bagi kita sebelum halal. Jadi tak jadi zihar. Dah nikah baru jadi mahram. Sebelum kita nikah dengan bini kita, mak mentua tu halal, kita nak kahwin dengan dia boleh? Jadi zihar dengan orang yang macam tu tak jadi. Dia siapa ni? Mak mentua pak kita. Itu maksud di sini musaharah ataupun radha'. Maksud dia kita beranak tu, kita dengan dia dah jadi haram. Apa hubungan kita dengan dia haram? Dia tu mak mentua pak kita. Musaharah. Dia matematik lah. Ataupun dia tu ibu susu bapa kita, contoh. Maka ini semua mahram kita. Dengan sebab apa? Dengan sebab susuan. Bukan dengan, kalau kita menyusu dengan perempuan tu, itu mahram baru berlaku saja. Sebelum tu dia tak mahram kita. Dia tak cik tu. Zihar ni perempuan yang mahram, kita beranak tu dia dah mahram kita dah. Perempuan hak macam ni. Sudah jadi. Macam ni lupa tu tak jadi. Okay, jelas tak? Jadi zihar ni mesti perempuan yang mahram kita semenjak kita lahir, sama ada nasab, radha' ataupun musaharah. Dan kita serupa tu dengan jisim badan, sama ada dengan tangan, kaki, fizikal zahir ni. Adapun fizikal batin, organ-organ dalaman tak jadi. Contohlah jantung hang macam jantung mak aku, perut ni, perut usus hang macam usus mak aku. Kok mana main serupanya tu? Tak tahu, dia saja nak buat aku tu syair. Tak jadi zihar. Syarat sighatiz zihar. Syarat sighah zihar lafzun yush'iru bih, lafaz yang memberi faham dengannya. Ada lafaz yang kita faham bahawa itu zihar. Kalau dalam syarah ni dia ada sebut, dia kata ba'dul aqalim, sebahagian iklim, sebahagian tempat, dia memanggil isterinya ya ukhti, wahai saudaraku. Tak apalah, kita tak panggil pun kan. Kita tak panggil kakak, kita panggil adik. Betul tak? Bahasa kita. Sebahagian orang panggil adik.
Dia panggil bini dia adik. Wahia tunadi, dia pula panggil kat suami dia, ya akhi, abang. Abang. Kan ini memang semua panggil suami isteri. Isteri tu kadang-kadang orang panggil sayang dan macam-macam, tapi kebanyakannya kalau suami orang akan panggil abang. Abang tu mahram bagi dia. Mahram kan? Mahram. Tapi suami tu dia pergi panggil adik. Adik, abang. Itu qasa apa? Ini semua dipanggil syafaqah. Syafaqah tabaan. Syafaqah ni nak berkasih sayang, nak berjinak-jinak. Itu tak jadi. Betul. Oi, baik. Itu tak jadi. Umi contohnya, saya panggil Umi kan, lalu dia Ibu lah. ibu, Umi, ayah, mak Mak hang, mak hang, pak hang. Mak hang, pak hang tu lah. Banyak semua hang jebat hang tua. Dia banyak hang jebat hang tua hang. Baru diorang tu pun dah huru hara Melaka dah. Kes diorang tu huru hara Melaka tu. Kat Kedah lagi banyak hang. Itu tak jadi nah. Sebab apa? Sebab itu syafaqah. Tak jadi kita berjinak-jinak berkasih sayang. Tak nampak. Ni dia cakap ni sebab dia nak cerai. Dia sebab nak cerai, dia marah ke bini dia. Dia marah ke bini dia. Dia kata anti ka zahri, anti alai ka zahri ummi, gitu. Kalau disebut benda contoh, anti ka ruhi ummi, engkau seperti ruh mak aku. Atau anti ka ainiha, engkau ni macam mata mak aku. Macam mata mak aku. Itu dia bahagian dalam juga tu. Kata ulama, maksud mata dalam. Jatuh tak zihar, dia lafaz kinayah bagi. Kalau dia memang niat nak jadikan zihar, jatuh. Kalau tak niat, tak jatuh. Jadi dah mesti dalam Niat zihar jatuh. Macam mana surah zihar? Itu surah zihar an yaqula Zaidun li zaujatihi, bahawa berkata Zaid bagi isterinya, anti alayya, engkau ke atas aku, ka dhahri ummi, seperti mana belakang badan mak aku. Pada pihak haram ditunggang. Ini jadi apa? Jadi zihar. Apa hukum zihar? Tu jaga lah. Kita tak ada, kita jarang nak kita kata lagu ni. Tapi kalau ada zihar, kalau ada hukumnya zihar. Apa hukum zihar? Hukum zihar at-tahrim, hukumnya haram, dosa, bahkan dosa besar. Zaman jahiliah zihar dianggap tolak, dianggap cerai, sama seperti ilaq. Ilaq, zihar, itu semuanya hukum tolak pada zaman jahiliah. Tapi pada datang Islam jadi tolak tak? Belum lagi. Dia kata wa anna zawja idza lam yutbi'hu bit-talaq yasiru a'idan, dan bahawasanya suami apabila tidak mengikutinya, tak sebut setelah zihar itu bit-talaqi, dengan talak, yasiru a'idan, dia akan jadi suami semula. Anti alayya ka zahri ummi. Lepas tu dia diam, dia tak kata apa. Tak jatuh talak. Tak jatuh talak. Dia kembali, dia jadi suami balik lah. Tapi kalau dia kata anti alaika zahri ummi, lepas tu dia kata talaqtuki, aku ceraikan kau, baru jadi tolak. Kalau setakat zihar saja tak jatuh tolak. Tapi masalahnya tak jatuh tolak pun wa talzamuhul kafarah, dia wajib bayar kifarat. Kifarat dia apa? Tadi merdekakan hamba. Kalau tak boleh, puasa. Dia sama dengan kifarat jima' bulan puasa. Kalau jima' pada siang bulan puasa, kena bayar kifarat itqu raqabah, kita bebaskan hamba. Kalau tak ada hamba zaman ni, puasa 2 bulan berturut-turut. Kena straight. Tak boleh. Kalau tinggal sehari walaupun hujung bulan, ulang lain. Ulang lain. Kecuali dengan ada uzur yang syar'i, yang syara' izinkanlah.
Habis. Jadi bagi makan ni. Kalau tak mampu bagi makan 60 orang miskin. 60 orang miskin. Ada satu support. Habis kemudian al-li'an. Tak sumpah laknat pula. Tak usah ingat berzihar. Tak usah ni matanya. Nanti kalau masuk kitab-kitab dia tidak ada sertalah tafsir-tafsirnya lagi. Banyak dapat ni. Bagi faham asas pun okey dah. Kalau masuk Fatul